diceritakan oleh saksi hidup pada zaman itu. Dia kata aku hidup pada zaman khalifah sebelumnya. Pada zaman khalifah, sebagai contoh, Sulaiman bin Abdul Malik, ataupun zaman adalah 2-3 orang khalifah. Sayyidina Umar bin Aziz ni dia menantu kepada Abdul Malik bin Marwan. Jadi anak Abdul Malik ini ada 4 orang, ada nama Sulaiman, ada Walid gitu kan. Jadi pada salah seorang khalifah itu, rakyat suka bercucuk tanam. Padahal khalifah minat agrotek, gitu. Jadi apa? Dia pun sultan, dan sultan minat tanam pokok hijau kan, tak pokok ni apa negara ni. Ada pokok pakat hijau kan rumah masing-masing. Mana-mana pula orang suka segak. Padahal khalifah orang pentingkan kesegakan. Semua di rumah pakat nak menjaga tirai, bau, mahal, sofa, air. Bila mai zaman Umar bin Abdul Aziz, oleh kerana Sayyidina Umar bin Abdul ni orang yang tak tinggal qiyamul lail, rajin baca Quran. Bayangkan tuan-tuan, malam-malam suasana di zaman itu, pada malam harinya terdengar suara seperti mana lebah berdengung. Rumah tu makin qiyam baca Quran, rumah ni makin qiyam boleh baca Quran, berdengung suara. Itu perlombaan yang hebat. Semasa pakat dia berawal, pakat nak baca. Kita ni tak usah kat kawan, nak tak lagi, nak dapat VPN, nak lagi nak dapat apa? Adalah akaun KWSP ni, api jauh bagi api. Semua tu kita tak salah kita. Cuba tanya dengan soalan. Hang berapa juzuk lah? Obat, tanya tu tak buat. Jadi nak kena berusaha untuk melemah. Yang mahir dengan Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang termulia dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Untunglah bagi orang yang mahir, al-mahir bil-Quran. Ada dua dari lah mahir sampai peringkat dia ni surat mana, baris mana, ada berapa kali ulang, bila orang nas dia boleh sebut nas. Masya Allah, orang ni akan bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia pada hari akhirat nanti. Yang keempat, membaca Al-Quran diibaratkan seperti limau yang manis dan bau yang rasa bau dan rasa yang enak yang disukai ramai. Maksudnya orang yang banyak baca Quran diibaratkan gula yang diurus semua. Orang suka kawan dengannya, orang suka dengan tabaannya, suka tengok kawan dengannya. Semua tu kerana aura yang ada pada diri. Nilai kita semua ni kalau ada nilai tambah dalam hidup kita, insya-Allah kita akan dapat asal betapa kita disukai oleh orang sekeliling kita. Dan setengah orang dia tak pasal. Orang mulak kaya, dia kata apa? Mulak ni dia kan? Bagus. Tuan-tuan, kita ni kalau orang tak sudi pandang muka kita, kita kena merasa, apa salah aku kan? Macam apa dia tengok korban yang lain? Kenapa aku senyum dengan dia? Apa salah kita? Kita bukan nak cari apa masalahnya. Apa salah kita? Kalau boleh kita tak mau ada satu benda yang kita buat menggurus hati orang. Banyak kali kita menggurus hati orang. Kerak lah. Saya ada kawan-kawan kat saya di rumah. Baiklah warga-warga ni. Himpun buah riak. Buah riak tebang, buah riak himpun buah riak dalam bulan plastik. Melawak dengan dia. Buah sawak buah riak dia. Dia balik merayuk. Dia hantar kita pun mencari tak ada orang bersalah. Sampai dulu orang tengok muka dia, siang dia dulu. Aku ada ribuan riak dia. Melawak tak pandang-pandang. Begitulah. Lepas tu kita tajak lah. Jangan lupa nanya Al-Quran kan. Jadi tak selalu buat bagi orang dalam masa susah begitu. Tapi begitulah auranya. Siapa yang belajar baca Quran, dia akan dihubung oleh manusia, dia akan dihubung oleh malaikat. Kita sebut bahasa hubung itu bukan lalat, tapi nampak kata disukai oleh manusia.
disukai oleh malaikat. Yang kelima, darjat dan tingkatan syurga untuk ahli Quran ialah sebanyak mana ayat yang dibaca semasa di dunia. Kita kata Quran kakak kau mau kita berapa kali? Tak mau 60 berapa kali dah? Tak 50 berapa kali dah? Ya rasa-rasa 100 kali dah. Mohong baik. Kalau mau 60, balik mau 15, tak ada mau 45. 45 adalah purata kata sekali, baru 45 kali. Masuk bulan Ramadan 2 kali tak? Baru 90 kali. Tak sampai lagi 100. Imam Syafi'i bulan puasa saja 60 kali. Bulan puasa saja. Tok Guru Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah 6,000 kali. 6,000. Kalau umur dia 60 tahun, katakanlah kalau umur 20 tahun, umur 20 tahun, 40 tahun dia buat, macam mana dia boleh buat setahun 150 kali? Setahun 150 kali datang. Setahun, maknanya sebulan disebut lebih kurang 10 ke 15 kali. Dia sebulan. Mana 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali kata Quran. Kita 300 kali, 300 kali. Wirid tak sama. Bulan puasa itu ni pun dah itu PKP. Pakat baca masing-masing. Mana anak kata kan? Anak raya habis pun baca tak? Tapi Quran tak habis. Gitulah. Macam mana nak kira? Katalah Al-Quran 6,300 ayat. Kita tak sebut 6666. Kita kata 300 ayat. Kalau sekiranya dia khatam Quran tu 100 kali, nisbahnya macam Al-Quran itu dibaca dipasang 600 kali 100 kali tu. Selama mana masa tu dibaca, tingkatan adalah syurga duk naik tak habis. Ibarat kata begitu. Kalau kita nisbah kepada bilangan ayat, kalaulah dia baca ayat tu 6,000 ayat tu, kan? Dia baca 10 kali. 10 kali 6,000, 60,000. Nilai 60,000 tu boleh tempah syurga tingkat berapa? Bila kita ada duit, bila duit banyak, kita boleh tempah pergi hotel berapa ribu kita nak. Saya ada ingat hotel mahal-mahal ni harga 1,000, 2,000 rupanya. Saya bercerita baru ni di Langkawi, hotel nak mahal-mahal yang harga sebarang 10,000. Ada mahal-mahal. Mana harga 10,000? Bukan sebulan, sebarang. Ada orang tu. Maknanya nak tempah tempat paling tinggi dalam syurga, jangan lupa tempahlah dengan Al-Quran. Banyak mana ayat kita baca, banyak itulah tempat kita nanti dalam syurga. Yang keenam, yang terakhir, membaca Al-Quran yang terbaik ialah bacaannya menandakan yang ia takutkan Allah. Nisbah bacaan kita tu kita boleh detect. Kalau kita faham makna ayat-ayat yang kita baca, maka kita akan berinteraksi dengan ayat itu sesuai dengan macam mana maknanya. Betul? Bagi setengah orang yang alim, orang yang mahir dengan Al-Quran, bila dia baca Quran sampai kepada ayat-ayat yang menunjukkan rasa bimbang, maka suaranya jadi nada bimbang. Itu kena interaksi. Kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bayangkan bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Bila kita baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
Kau sesuai dengan ayat kiamat lah. Ni baca ayat kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Best kan? Itu kata nisbah dia. Tapi bukan tak boleh baca. Nampak kata yang paling baik tanda takut pada Allah tu dia ikut entah. Macam pelakon-pelakon. Bila dia pelakon yang paling mahal yang pelakon yang boleh untuk dia berlakon sesuai dengan skrip. Ketika marah dia boleh buat nada pada marah betul-betul. Waktu mana sedih dia boleh teriak sampai ikut skrip betul-betul. Kita ni Quran skrip hidup kita. Maka kalau kita mendapat peringatan pada Quran, kita baca dia, kita bawa nada suara kita sesuai dengan ayat yang dibaca. Nabi SAW bila baca Quran disebut dalam kitab kita Al-Qaulul Tam sampai pada ayat rahmat, Nabi berhenti. Nabi baca doa minta rahmat. Itu juga tanda kata kita takut kepada Allah. Bila sampai ayat murka, ayat adab, ayat marah, Nabi berhenti, tak berlindung kepada Allah. Ada satu riwayat yang mengatakan Nabi kita pernah membaca ayat yang mengenangkan Nabi dengan nasib umatnya pada hari kiamat. Nabi baca kisah Nabi Isa dalam akhir surah Al-Ma'idah. Nabi Isa alaihissalam, Allah tanya dia, Ya Isa bin Maryam, A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Wahai Isa, anak lelaki kepada Maryam, adakah kamu yang mengajak orang untuk sembahkan kamu lain padaku? Yang buat akidah Trinity itu hajaklah. Jawab Nabi Isa, maksud kau ya Allah, aku tak mahu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa yang saya ajak mereka ni ya Allah, betul-betul apa yang kau suruh. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya ni ya Allah setakat dan sewaktu saya hidup saya boleh perhatilah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Bila saya dah mati ya Allah, saya tak boleh perhati dah umat saya. Saya serah engkau nak perhati mereka. Sampai ayat In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau azab mereka, umat aku itu ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Namun sekiranya engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang tu sampai subuh. Baca bayar. Itu teman intonasi suara ataupun gaya kita bila kita baca Quran. Jadi ambil Quran ada makna sama. Kalau baca mana, baca surah Yasin pun ada tajuk neraka. Baca surah Mulk ada tajuk neraka. Baca surah Waqi'ah ada tajuk neraka. Itu semua surah amalan yang kita dah baca. Maka sesuaikan nada suara kita mengikut ayat yang dibaca. Itulah tanda pembaca yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita sambung nombor 7. Sampai masalah nomor kitab Al-Qaulul Tam. Masalah 97. Qala al-musannif. Oh, kita tak habis kan? Okay. Masih lagi kita berada pada tajuk
imam yang bermazhab Syafi'i sujud tilawah, maka wajib makmum ikut sujud sama. Okey. Perbezaan mazhab kita dengan mazhab lain, mazhab kita ni kurang satu daripada mazhab lain. Maknanya kalau Syafi'i sujud, hak semua mazhab lain pun setujulah dengan Syafi'i. Oleh kerana kita ni kurang satu, oleh kerana mereka lebih satu, itulah ayat sujud dalam surah Sad. Maka waktu mana mereka baca surah itu, kita tak boleh sujud. Ambil dalam Quran. Jadi, apakah perbezaan antara masalah ini? Masalah Rabbana itu palingan yang pertama berada. Dengan masalah apabila turun ia di belakang imam untuk sujud dalam sembahyang, maka belum sempat lagi makmum sujud dalam sembahyang, maka belum sempat lagi makmum sujud diulang-ulang. Tiba-tiba imam angkat kepala, maka makmum wajib juga teruskan sujudnya dan mendapat imamnya dalam qiyam, kerana sujud itu daripada sulbi sembahyang. Bersalah sujud tilawah bukanlah ia daripadanya. Di nama sebab kita ni masbuk, kita masbuk ataupun mula-mula paham masbuk lah. Kita takbir dalam keadaan imam telah rukuk. Katakanlah kita katakan imam yang tidak, ataupun imam tengah sujud. Sekarang bila kita takbir waktu imam yang tidak, imam dah turun sujud. Imam dah turun sujud, kita baru takbir. Lepas takbir kita turunlah sujud. Imam panggung kepala. Imam panggung kepala. Jadi kita tengah turun ni nak sujud kan, nak duduk antara dua sujud ni imam. Waktu tu imam tak duduk antara dua sujud, tengah duduk sujud. Kita turun tu kalau nak ikut imam, tiba-tiba dia panggung. Kata nak kena terus duduk kan, nak terus sujud. Hukumnya sujud lah. Tak apa. Sebab walaupun imam panggung kepala dah, oleh kerana sujud tu termasuk tulang belakang mayat. Dia panggil sulbi. Isi asas mayat ni kena sujud. Jadi kita turun sujud, saat lagi katalah imam tu sujud kedua, kita baru nak turun, tiba-tiba dia bangun naik. Tak apa, sujud juga. Tadi sujud juga, imam entah dalam sujud, kita pun duduk lepas tu. Ni kita turun sujud, kita tak sampai, dia bangkit diri dalam kat tempat. Sempurnakan dulu sujud itu, baru berdiri. Jangan dekat tak sampai, berat menjakam, naik balik. Tu tak boleh. Beza apa? Beza dengan sujud tilawah. Kalau sujud sajadah, sujud tilawah, tu imam sujud, kita baru sampai. Kita berkata Allah. Turun sujud. Dekat-dekat tak sampai sangat lah. Tu imam bangun kepala. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dia baca, kita nak sampai, tiba-tiba imam panggung. Jangan duduk terangkap, sujud juga. Tak tahu kan? Kalau tak tahu tu tak nampak tu lain cerita. Ramai lah Jumaat subuh tu tak nampak kan? Tapi kalau tahu, siapa sujud, batai. Ataupun orang yang tak masbuk, kita tak masbuk, tapi kita ni katalah balik kerja pihak. So, imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia habis baca, kita siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia pun turun sujud Allahu Akbar. Kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pun Allah. Dekat nak sampai lagi siji, tak payah bangun. Nak gagal sujud kan nak bangkit, jangan sujud batai. Beza fardu dengan sujud tilawah dan sujud solat. Sujud fardu ni, dekat rakaat tu imam panggung nak pun sujud bila. Tapi sujud tilawah dan dia angkat kepala. Tak ada nak sujud, jangan gagal sujud.
mana boleh membatalkan solat. Jelas? Tak jelas bertanya pun. Dan jika membaca oleh imam atau munfarid yang seorang sembahyang seorang diri ayat sajadah dengan tujuan untuk sujud tilawah, nescaya batallah sembahyangnya. Kita main pagi Jumaat, imam baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah bersyukur. Dia baca, terus dia baca. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha. Makmum terkejut. Dia terus tarik rambut. Ada makmum suka. Oi, tu imam ni best. Boleh sujud oi. Tak ada orang. Ada makmum dengan lapar bewak. Tak ada baca Fatihah. Kan? Tu imam baca ayat tu terus sujud. Apa hukum solat berimam dan kalau sembahyang sendiri pun? Hukumnya batal sembahyang. Kerana kita sengaja cari ayat tu untuk sujud. Saya dah sebut tuan-tuan, yang sunnahnya bukan sujud sajadah itu. Yang sunnahnya ialah membaca surah as-sajdah. Dan sujud untuk tenang pun kita sujud lah. Bukan afdaliyatnya duduk pada sujud saja. Itu kena penting tu. Ni main dengan ngaji mazhab ekspres. Minta maaf kadang-kadang hak jadi PU, hak jadi dami. Orang dah marah tu pada apa? Jadi ustaz ekspres. Atau marah tu nampak kena buat benda-benda yang menghilangkan fiqah orang ramai. Jangan ada marah. Bala yalumanna illa nafsah. Jangan ada marah, jadi marah kat diri sendiri. Jadi jangan duk pilih ayat sujud. Ada senang imam pula, dia pilih 3 ayat kalimat. Ayat sujud dalam surah Sajdah, ayat sujud dalam surah Hajj, ayat sujud dalam surah An-Naml. Dia pilih 3 tu, dia sujud 3 kali. Dan tak kali jumpa. Tu lagi lah batai dan batai. Bandingannya, baik. Sebelum tu, macam mana pula kalau dia tarik tengah-tengah? Habis baca Fatihah, imam pun mana tu? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Yang tu juga ulama-ulama Syafi'i tak setuju. Tapi kalau kita langsung baca, dia sujud dia wajah kan. Dia taklid mazhab lain tu. Jadi kalau kita Syafi'i ni kena ambil daripada alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Itu juga termasuk seolah-olah membaca pada nak sujud. Bandingannya seperti seorang yang masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid pada waktu karaohah. Bandingannya macam kita lalu ke masjid pasang. Tiba-tiba kita panggil nak masuk sembahyang. Dia masuk sembahyang, dia keluar. Salat sembahyang tu sah. Tapi ada haramnya. Haramnya kerana dia sengaja nak naik sembahyang pada waktu haram. Waktu karaohah ni ada 3. Habis tu imam ataupun kita sembahyang asar. Kemudian habis salam sembahyang subuh. Dan lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktu haram ataupun waktu karaohah. Waktu yang tak digalakkan kita solat. Jadi kalau siapa-siapa mai ke masjid kerana hanya nak solat tahiyat masjid pada lepas asar atau antara waktu subuh sehingga waktu terbit matahari ataupun sebelum zuhur hingga tergelincir matahari,
hukumnya adalah haram dan tak diterima dari sudut pahala tak ada apa. Dia dah dibuat, tapi sah-sah haram. Yang bolehnya mana? Yang bolehnya macam ni. Tuan-tuan nak main kuliah, tengah kuliah, nak main sembahyang maghrib. Masuk dalam masjid mungkin dah 50, maghrib ke 7, 3 minit. Dah. Kita masuk-masuk, kita main tahiyat. Boleh tak main tahiyat? Boleh. Kenapa boleh? Kerana ada sebab mendatang. Sebab-sebab. Bila ada sebab, okey. Tak sama macam tadi. Dia semata-mata masuk kerana nak solat. Nanti kita masuk kerana nak mayang maghrib. Yang tu dituntut. Tapi dah masuk awal, mayang tahiyat dulu. Tak ada masalah. Kalau ada orang marah, tanya dia. Mayang dengan orang. Tanya dia kan? Takkan kot. Saya bukan main tahiyat. Saya akan mayang maghrib. Tapi orang tu pasti takkan nak diri tu buat maghrib kot. Dia nak duduk lah. Nak cari syarat nak duduk dalam masjid. Lagi tak sayang jangan duduk. Ada je lah. Tapi kalau dah duduk dia, duduk dah. Orang tengok-tengok dia dah. Tak sayang. Loh lupa. Dia makin nak sayang. Dah dia. Kalau dah duduk, lepas tu aku bangkit nak main tahiyat. Dah. Tak pakai dah. Syaratnya sebelum duduk baru bayar. Ni yang tak buruk payah jom ni. Dia cukup marah dengan orang yang sengaja letak solat jenazah dekat asap. Jenazah mati bila? Mati hitam maghrib atau mati pagi tadi, P3 pagi, P4 pagi. Ni yang depan dulu ni, dekat asap. Oh, dekat asap. Anak ada on the way. Oh, dekat asap. Okay. Jadi, jangan buat begitu. Pasal takut terkesan pada jenazah. Kita istihadnya mayang asap boleh tembak kerana entah mayang asap mana mensolat bersebab boleh, sebab mana jenazah, sebab mana masuk masjid itu sebab. Okay? Tapi kalau sekiranya melibatkan kepada ada pendapat kata Arab, kita rahi juga pendapat. Jangan itu berbuat. Tapi itu dapat apa? Caranya kalau jenazah tu nak semayang asap, lepas semayang asap, itu balik. Nampak dekat keluarga, tak main masjid. Kita semayang lepas azan asap, sebelum semayang asap. Lalu tu jadi. Kalau yang jenazah tengah hari pula, jangan semayang sebelum masuk tu. Kita tunggu bang, kita pun semayang dia lepas pada azan zuhur. Yang penting dah lepas dah masa tahrim. Lepas asap satu harap, sebelum orang sedang. Betul kan? Itu cara dia. Dan ramai daripada para imam, kita ni kata tak saya, tak kata tak tuan. Ramai para imam ni jahil, imam tak kerti. Menghimpun ia pada sembahyang dan beberapa ayat yang mengandungi sujud tilawah untuk tujuan sujud pada sekaliannya, dan sembahyang itu terbatal pada sujud yang pertama lagi. Jadi tadi tu dipilih ayat sajadah 10 ayat, dan baca doa sajadah sujud. Baca ayat tu diri pula lagi, baca ayat sujud. Yang ni jahil. Sebenarnya dah terbatai dah solat dan awal ini. Tak sahabat ke 10, orang kata ke 5. Tak pertama pun kira dia dah solat. Tengah buat dulu. Kita baca dulu ni. Masalah 98. Makmum mendapati imam dalam sujud. Apabila ada seorang dan ia dapati imam sedang dalam sujud, maka disunatkan baginya bertakbir ihram dengan keadaan berdiri, dan mendapat ia imamnya pada sujud, yang terus ia sujud serta imamnya tanpa baca Fatihah dan tanpa rukuk. Kita rukuk dah. Tapi yang kita rukuk ni macam ni. Kita bangun untuk imam sujud, kita tak takbir, kita tunggu untuk imam pun berdiri. Rakaat kedua baru kita takbir. Sepatutnya seeloknya jangan tunggu untuk imam berdiri baru kita takbir. Kita takbirlah walaupun dia tengah sujud. Takbir Allahu Akbar. Jangan macam apa? Turun tu. Allah. Turun tu. Itu cara yang sepatutnya.
Dan tersebut dalam hadis Tirmidzi, Abdullah bin Barak bahwasanya ia mendengar daripada ahli ilmu bahawa setiap yang sujud seperti ini, sujud maka tidak ia mengangkatkan kepalanya sehingga diampunkan dosanya. Itu kelebihan. Mana kita tertinggal sujud, jangan tunggu imam diri baru kita takbir. Kita sujud juga walaupun sekali. Dan kerana inilah disunatkan bagi imam apabila merasa ia ada makmum yang datang nak sujud, bahawa ia menunggu nak supaya ia dapat sujud sertanya. Untuk imam penting. Untuk imam kata aku seorang ya, nak aku dosa, ampun tak dapat juga aku tubuhan. Dia sujud tu baca 3 kali dah, dengar bunyi pintu. Dia pun tunggu baca 6 kali, dengar bunyi pintu, tutup. Dia baca lagi 14 kali, tak dengar bunyi takbir pun. Rupa-rupanya budak di pintu. Mana tadi orang lain pun tunggu lah. Tunggu tengok lah budak di pintu. Jadi imam kan elak juga. Elak tu kan bukan boleh tengok belakang. Kalau macam tak, kalau masjid-masjid tuan ni pakai kafet tu tak dengar apa jenazah, kecuali orang berlari. Tu ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bunyi bakal lari. Bunyi kunci lah pakai. Bukan memang. Kata apa? Nak tiga nak dapat rokok. Ni perangai elok-elok. Nampak ke tuan? Ubah perangai sesekali. Jangan duk lari nak main takbir supaya. Banyak tengok orang lari. Apa jadi pada dia? Sampai-sampai langsung dia lari. Diri macam orang ngantuk kan? Dia tak ada orang ni duduk. Lega sikit. Dia lari-lari sampai langsung. Allah. Kemudian takbir. Sampai takbir curi datang. Tak sah. Penat. Bila penat. Bila lari. Kesan dia ada. Satu. Bila tak mana rokok, dia buang apa? Allah. Takbir apa tak? Takbir ihram kan takbir istiqamah. Dia pakai takbir sekali itu ya. Yang kita bimbang, takbir ihram tak berlaku di takbir istiqamah. Tak sah ni. Dia takbir ihram saja. Dia tak takbir yang kedua. Sah. Kata yang hukum tak? Dia takbir Allah Akbar. Dia amal turun. Sah ni amal. Apa? Tu kalau tak bunyi 2 kali. Tapi jangan takbir sampai kali turun. Allah. Al-ihram tak sah. Mesti Allah Akbar. Kita ni boleh cam dengan tangan kita. Tu kata takbir itu sah. Dia tak angkat tangan. Tak apa sama depan sah. Allah Akbar. Tuan, yang penting niat semasa takbir ihram. Jangan bergerak waktu takbir ihram sedang berlaku. Jadi imam sunat tunggu kalau dengar makmum tengah baik. Jadi masuk tengah sujud ni, sujud yang hujung-hujung lah. Sujud terakhir. Kalau rokok, sunat dicarakan. Bila rokok pasal orang masuk kemudian tengok sudah rakaat. Sunat. Satu lagi tahiyat. Siapa jadi imam? Kalau dia dengar makmum masuk, dia sunat baca tahiyat tulisannya api. Kalau tahiyat ni makmum lain tak marah kot. Kalau lain marah. Bahawa ni ada seorang ustaz jemputan daripada luar. Dia walaupun PKPP dia boleh balik kan. Dia kabel kuat. Dia balik kan. Lepas tu ladang kosong kita bagi Mayang Syah. Dia balun baca Ammai Tasa'alul Kabir. Rakaat kedua, wan nazi'ati gharqa kawala. Muncul orang tak protes. Mayang Aisyah muka semua 3 muka. Subuh pun 2 muka paling banyak. Tak apa kalau makmum redha. Makmum pun hak dia redha ni kadang-kadang. Hak orang lawan lepas sekali dia dengar. Cuma hak selalu dia dengar ni buat dulu. Dia protes bagai nak rock. Dia protes. Dia mamat. Dia baca tabarak. Tu dia memang kena marah tu. Kan? Orang kita ni kadang marah.
Jangan lebih pada kuliah. Baru ada apa? Okay. Itu semua budaya kita akan ubah. Ya. Tunggulah kan. Imam baca tahiyat, lagi banyak aktif, anda nak rahi kawan pun sampai. Jadi kita sebagai makmum pun kena faham. Jangan bawa imam tu. Tapi kenapa? Lagi mewah. Imam ni dia kena lebih open kepada orang lain. Kalau kita ada, dia nak kena rahi semua. Kalau tengah bayang, kita tak syok nak bayang lama, tiba-tiba dia cepat. Ada budak bayar, dia kena rahi kepada mak budak tu nak bayar. Kan? Kita mudah ya. Mai ada budak. Lah, budak-budak kalau tak mai, jadi bapa kita apa orang? Kata nah, kalau zaman budak-budak tak pernah duk mai, pasti tua tak mai. Tapi hak duk mai ni dia yakin. Zaman muda-muda ni dah jadi masjid lah. Tahu itu masjid kawan. Tu pesan dia lah. Tak apa, budak-budak mai tak salah apa. Dan apabila takbiratul ihram oleh makmum dan turun ia untuk sujud, maka tiba-tiba imam angkat kepala sebelum bahawa makmum meletakkan dahinya ke bumi tempat sujud. Maka bandingannya seperti yang disebut pada sujud tilawah, hendaklah ia kembali bersama imamnya dan tidak boleh ia sujud karena sudah luput tempat ikutannya. Ini bagi makmum yang masbuk. Tadi bagi makmum yang muwafiq, kalau untuk imam dah angkat kepala pun tetap kita kena turun. Ini bagi yang belum mendapat mana-mana rakaat, dia kena jangan sampai dia terus sujud kalau confirm tu imam tu dah angkat kepala dia. Dan seperti bandingan ini juga bila dapati makmum akan imam yang pada sujud yang pertama dan ia pun turun untuk sujud sertanya, maka tiba-tiba imam yang angkat kepala dan duduk ia antara dua sujud, maka hendaklah makmum itu duduk sertanya antara dua sujud. Boleh, itu yang paling baik untuk kita ikut imam kalau tempat kita nak ikut tu habis. Tapi kalau dah tak nampak, turun sujud tak ada masalah. Kalau kita tengok dia duduk lah, ambil dah tempat duduk dia. Dan bila imam turun sujud yang kedua, maka hendaklah dia ikut sujud sertanya dan telah terdahulu sebutannya. Janganlah ia ulang sujud yang pertama. Dia kata-kata yang kurus sekali. Imam dia sujud kali kedua, itu batal. Itu jangan buat dulu. Kakak mana dia dah sujud sekali kan? Ataupun tak ada sujud, tentu terus ikut mana imam malam. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi kita sebenarnya kita tahu balik dan kena omai. Jangan bawa balik satu minggu depan, minggu lagi dengan kampung. Tak, saya tak dapat kitab lagi. Bawa balik rumah 3 hari dia. Itu tak mahu kan? Kalau ada lebih, saya akan omai lagi. Tapi malam ni stop terakhir. Tempat lain tu mungkin nak topak-topak sikit lagi yang macam main. Jadi tuan-tuan, yang tuan-tuan dermakan cara ikhlas dari itu, terima kasih banyak. Tak kisahlah bawa-bawa. Yang pentingnya kita dapat ilmu ni cuma daripada para dermawan, kita balas-baliklah sifat dermawan mereka ni dengan kita turut menyumbang untuk pokok-pokok yang lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah.